Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid tahun 5 yang cikgu kasih sekalian. Okey. Jadi pertama sekali cikgu doakan agar semuanya sihat, okey, semuanya bergembira di rumah bersama keluarga tercinta. Okey. Jadi bagi meneruskan sesi pembelajaran kita PDPR pada kali ini. Okey, kita akan belajar di unit yang baru sebelum ni kita dah belajar pasal jahitan. Ingat lagi tak? Lepas tu kita belajar apa lagi? Tenaga boleh baharu. Okey. Dan kali ini di unit yang baru. Okey, kita akan belajar di unit pegang pensah. Unit 3. Apa tu? Reka bentuk pengatur caraan. Apa tu? Benda baru benda baru. Jadi tajuk kecil dia yang kita nak belajar pada hari ini ialah asas reka bentuk pengatur caraan. Okey. Jadi, murid boleh buka buku teks kamu, boleh rujuk di muka surat 40 hingga 42. Okey murid. Ni dia. Sebelum masuk muka surat 40 hingga 42, kita buka dulu depan-depan dia. Okey, muka surat 38 dan 39. Cikgu gabungkan menjadi satu muka surat. Okey. Jadi mari kita tengok apa yang ditulis. Okey. Cikgu Kartina membawa 3 orang muridnya ke Pusat Ekonomi Digital untuk melihat teknologi robotik. Robotik dia tengok robot. Okey. Okey, tengok ada budak tanya tu. Ada murid tanya cikgu dia. Okey, cikgu, bagaimanakah robot ini boleh bermain bola? Dia nampak ada robot main bola. Nampak tak? Ada 2 robot tendang bola warna hijau tu. Okey. Jadi cikgu dia menjawab. Ada atur cara yang dimasukkan ke dalam mikro pengawal robot tersebut untuk bergerak sama seperti robot ini. Cikgu dia pun pegang robot. Tunjuk. Okey. Lepas tu ada murid lelaki tu. Okey, apa dia cakap ni budak ni. Saya ingin belajar membuat pengatur caraan supaya boleh memberikan arahan kepada robot ini. Okey. Jadi topik ni dah advance lah. Dah advance benda baru. Dia tak ada kaitan dengan ketuk guna penukul. Guna screwdriver. Apa lagi? Gergaji. Lepas tu jahitan, mesin jahit, fabrik, kapur tukang jahit. Tak ada dah. Yang ini sesuatu tajuk yang baru, yang lain daripada yang lain. Topik baru jadi kamu kena set dalam minda kamu bukan benda-benda kayu. Dia lain dah. Dia dah advance, dah maju ke depan. Dia dah berteknologi. Okey, jadi kali ni kita akan belajar tajuk dia berkaitan dengan pengatur caraan. Okey, apa tu pengatur caraan? Cikgu belajar dulu. 3-4 tahun cikgu belajar. Dah besar dah kat universiti. Sekarang kamu pula yang belajar. Darjah 5. Hebat. Okey, masuk dia sekarang ni Yang asas lah, yang mudah Bila sebut pengatur caraan ni, dia adalah satu macam programming. Satu arahan. Senang cerita arahan yang kita buat, yang kita cipta dan kita berikan arahan itu kepada satu benda tu untuk dia membuat satu kerja ataupun dia cuba selesaikan masalah. Apa masalah dia? Okey, benda baru tu. Tak apa. Jangan risau, jangan panik. Mari kita tengok slide yang cikgu sediakan ni. Cikgu sediakan slide ni supaya kita bincang secara umum dahulu. Okey. Okey. Jadi sebelum kita nak pergi jauh, okey, cikgu nampak ada beberapa istilah. Kita kenal dulu dengan istilah baru ni. Baru kita boleh belajar. Kalau kita terus belajar, buka buku terus belajar, cikgu terang, terus bagi buat kerja, blur terus. Jadi pening Jadi apa pun kita kena kenal dulu dengan istilah baru ni supaya kamu faham. Lepas ni baru kita tahu apa dia. Okey, jadi inilah dia istilah dalam reka bentuk pengatur caraan. Okey, ada 5 yang cikgu nampak. Yang mungkin ada
timbul persoalan. Okey. Bagi kamu, rakan-rakan kamu. Okey, yang pertama, pengatur caraan. Okey, cikgu dah terangkan tadi kan? Tak apa. Kira istilah baru. Nanti kita terangkan lagi. Yang kedua, okey, yang ni atas cikgu ni algoritma yang tepi ni. Algoritma. Okey. Lepas tu atas cikgu ni carta alih. Carta alih. Biasanya kamu dah biasa dengar ni. Kalau dah biasa buat peta minda kan? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris belajar buat peta minda. Bila pergi camp motivasi. Tapi tak apa. Ada yang tak tahu, ada yang tak tahu kan? Jadi kita belajar juga. Okey, carta alih dah, algoritma dah, pengatur caraan dah. Okey, tepi sekali. Struktur kawalan. Struktur kawalan. Dan seterusnya yang terakhir. Ni dia. Pseudocode. Pseudocode. Bukan kedekut. Pseudocode. Okey, apa tu pseudocode? Okey, nanti kita akan berkenalan. Alright. Okey, ni dia penerangan sedikit penerangan supaya kamu mudah faham sikitlah. Okey, pengatur caraan ni adalah suatu kaedah, okey, atau suatu cara satu cara untuk memberi arahan kepada komputer ataupun mesin untuk menjalankan sesuatu tugas. Okey. Arahan biasanya ditulis dalam bentuk kod. Macam tadi lah cikgu sebut. Pengatur caraan tu apa? Macam arahan lah. Satu arahan ataupun kaedah. Dia kata kaedah. Boleh lah kaedah, arahan, tak kisah. Cara kita bagi arahan kepada komputer, kepada robot untuk dia buat satu kerja, menjalankan tugas, buat satu benda. Arahan. Okey. Macam kat sekolah, saya cerita kat sekolah. Kamu datang ke kelas, duduk okey, bersedia belajar kan. Duduk sembang-sembang kawan lu, tengah sembang kawan, datang kelas. Mana ada terus belajar. Okey, tunggu loceng bunyi, cikgu masuk kelas. Cikgu masuk kelas, apa dia? Okey, murid, keluarkan buku RBT, buku teks RBT, buku tulis RBT. Keluarkan sekarang. Tiba-tiba barulah kamu ambil buku, keluarkan daripada beg. Keluarkan buku tulis. Lepas tu keluarkan, dalam masa sama keluarkan alat tulis. Nampak? Arahan cikgu. Cikgu bagi arahan. Nampak? Okey, murid, salin apa yang cikgu tulis di papan hitam ni. Salin je. Salin. Jadi, kamu pun salin. Arahan. Nampak? Macam itulah maksud dia. Pengatur caraan. Cikgu memberi arahan kepada kamu. Bukan komputer, kamu. Okey, faham Faham Okey, cuma dalam pengatur caraan ni, dia bagi arahan kepada komputer ataupun mesin. Okey, dalam robot tadi, robot mainan tu, dia ada komputer sebenarnya. Macam kamu beli kat pasar malam, yang mainan robot jalan, letak bateri, tekan jalan. Lepas tu pasang lagu, dia bunyi lagu kan. Kucing kucing jalan. Ada benda langgar dia pusing. Langgar sini dia pusing. Arahan dalam kucing tu ada chip komputer. Yang kecil-kecil. Dia ada chip komputer. Kat situlah ada arahan. Kita tak nampak arahan tu. Arahan tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kod. Yang tulis ni, nampak kod. Kod biasa kan kalau tengok TV, komputer dia tulis 0100010101. Tu kod. Okey, tu salah satu kod lah Okey, jadi harap kau faham lah apa itu pengatur caraan. Okey, satu kaedah ataupun cara memberi arahan kepada sesuatu, komputer ataupun benda ataupun mesin untuk membuat suatu kerja atau menyelesaikan masalah. Okey, tu dia. Settle satu. Dah faham? Okey, next. Algoritma. Okey, algoritma. Cikgu rasa nak suruh kamu buat nota lah macam ni. Pengatur caraan, keluarkan buku, tulis hari ni hari apa. Okey. Tarikh hari ni hari apa. Tulis tajuk asas reka bentuk pengatur caraan. Nombor 1, pengatur caraan. Tulis, salin tadi tu. Salin penerangan tadi. Okey, dalam buku teks ada ni. Salin ini yang terbaik bagi cikgu, ini yang terbaik. Okey, yang kedua, yang kedua. Algoritma. Apa tu algoritma? Satu urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugasan. Ia boleh dijelaskan melalui pseudocode atau carta alih. Okey, jadi tadi pengatur caraan tu benda yang besar. Tajuk besar dia. Memberi arahan pada komputer, mesin. Bawah dia
barulah algoritma. Okey, iaitu urutan, satu susunan. Dia susun arahan. Okey, satu susunan untuk menyelesaikan satu masalah, satu tugasan. Susunan. Daripada A sampai Z. Susunan, kena ikut susunan. Contoh yang paling mudah. Contoh paling mudah. Mak kamu nak masak nasi goreng. Masak nasi goreng kan? Macam mana cara mak kamu masak nasi goreng yang sedap, enak di rumah? Ambil kuali, letak minyak, panaskan minyak, tumis bawang, bawang putih, masuk ikan bilis sikit, goreng. Baru letak nasi, letak cili bawang, rempah-rempah sikit ke apa benda telur, kacau. Maka dah siap, letak dalam pinggan dan boleh makan. Baru boleh makan. Betul tak? Susunan itu adalah urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah dia apa? Lapar. Nampak? Urutan. Maknanya urutan kena faham bukannya kamu ambil kuali, lepas ambil kuali terus letak nasi, minyak tak lagi. Letak nasi, kacau, letak dalam pinggan. Lepas tu tiba-tiba letak telur dalam pinggan tu. Tak masak pun lagi. Salah kan? Tak ikut urutan. Maknanya salah. Algoritma dia salah. Tak betul. Jadi algoritma ni maksudnya apa? Satu urutan langkah, susunan langkah yang betul, yang kemas, cantik untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita susun supaya dia faham. Kucing tu jalan, dia ada urutan dia. Jalan, mana ada dia kucing tu berjalan, pusing terus, betul tak? Arahan dia jalan, langgar orang, dia akan pusing. Jalan, langgar kaki orang ni, dia pusing. Tu arahan algoritma. Dia ada urutan, urutan langkah-langkah dia. Okey, dah faham. Yang kedua dah faham. Salin nota ni. Okey. Next. Pseudocode. Pseudocode apa tu pseudocode? Kedekut ke? Bukan, dia sejenis kod. Kod. Okey, satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atau cara komputer, tetapi biasanya menggunakan bahasa biasa. Okey, macam cikgu sebut tadi biasanya kalau pengaturcaraan tadi yang cikgu sebut, dia biasanya dalam bentuk kod komputer. Okey, kod komputer ni lain macam sikit. Tetapi pseudocode ni bukannya kod komputer. Dia bukan kod komputer. Dia macam bahasa kita. Bahasa kita. Kita buat bahasa kampung. Contoh, okey, mula kucing, kucing robot tu. Mula kucing mainan kat pasar malam jual tu kan. Langgar kau nak. Okey, mula dekat jalan. Tulis kucing berjalan. Jalan kucing. Jalan tak langgar tiang. Pusing, langgar tiang. Pusing. Dia pusing. Jalan langgar tiang, pusing. Langgar tiang, pusing. Macam itulah. Okey. Masak. Masalah. Nasi goreng tadi. Letak minyak. Sediakan kuali. Letak minyak. Minyak panas. Minyak panas. Baru letak bawang putih, bawang merah. Letak. Tumiskan. Masak, tumis. Wangi, dah bau wangi, masuk nasi. Masuk nasi. Nampak arahan? Nampak arahan tak? Dia ada arahan dia. Dia dah macam arahan lah. Tapi arahan dia macam bahasa komputer. Bukan macam bahasa yang cikgu sebut tadi ni. Kalau cikgu sebut, okey, kita macam yang tukar masak. Tukar masak, okey, ambil minyak, panaskan minyak, tuang minyak. Bila dah panas, okey tuan-tuan, letak bawang. Okey, lepas letak bawang, pastikan. Itu chef, master chef. Tapi dalam pseudocode ni bahasa simple. Minyak panas, masukkan bawang. Bawang bau wangi dan garing. Masuk nasi. Gaul nasi. Masuk belacan. Kacau. Macam itulah bahasa simple. Okey, faham Itu pseudocode. Okey. Tak apa, nanti cikgu tunjuk contoh. Salin nota ni. Alright. Okey, seterusnya carta alik. Okey, carta alik cikgu rasa tak ada masalah. Okey, carta alik ialah gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol. Okey, simbol-simbol geometri
untuk menunjukkan urutan sesuatu algoritma. Okey. Carta Ali kalau kita belajar buat peta minda macam-macam lah. 4 segi, 4 segi, 4 segi, 4 segi. Tu carta Ali biasa. Tetapi dalam pengaturcaraan, carta Ali ni dia ada simbol-simbol dia. Ada maksud dia. Dia ada 4 segi, 4 segi sengit sikit, ada bulat, ada 3 segi, ada macam-macam. Dia ada simbol dia. Geometri, segi-segi dia. Dan setiap segi ni ada maksud dia. Okey, macam tadi lah. Mula, macam mana rupa dia. Macam mana rupa mula untuk carta Ali ni. Dia ada rupa dia. Okey. Tak apa. Nanti cikgu tunjuk contoh. Salin nota dulu. Okey. Okey, ni dia. Alang-alang cikgu tunjuk contoh. Contoh. Okey, nampak ni. Okey, ada dua arahan. Okey. Apa arahan dia? Tengok. Yang tepi sekali ni nampak mula. Lepas tu beli tiket, apa semua nampak, naik train. Lepas tu turun ke stesen bandar Tasik Selatan, turun beli tiket stesen Ampang, turun sampailah tamat. Sampai ke turun di stesen Ampang. Okey, kita tengok apa ni? Carta Ali perjalanan dari stesen KLIA 2 ke stesen Ampang. Nampak? Tu carta Ali daripada stesen KLIA 2 ke stesen Ampang. Nampak? Tu carta Ali. Jadi sebelah dia tu apa? Nampak? Dia buat dalam bentuk apa? Ayat kan? Beli tiket ke stesen bandar Tasik Selatan di stesen KLIA 2, naik train laluan KLIA Transit, turun di Tasik bandar stesen bandar Tasik Selatan, sampailah turun di stesen Ampang. Tengok bahasa dia. Bahasa biasa. Terlalu umum. Belum bahasa komputer. Jadi apakah dia? Ini adalah algoritma. Kena faham Ini adalah algoritma. Dia macam ayat. Kita susun kan. Dia punya langkah-langkah dia. Kita nak daripada KLIA 2 nak naik kereta api kan. Komuter. Nak ke stesen Ampang. Apa proses dia? Nampak? Macam mana? Okey. Dan sebelah tu adalah carta Ali. Okey, jadi kamu nampak lah nampak bentuk dia, macam mana rupa dia. Tengok mula dengan tamat dia. Rupa dia lain kan? Dia bujur sikit. Bulat, bujur sikit. Nampak? Alright. Tak apa. Pelan-pelan kayuh, jangan risau, pelan-pelan kayuh. Jangan pening kepala. Janji kamu faham rupa bentuk dia. Okey, tengok ada lagi contoh lain tak? Nampak? Ada lagi contoh. Ini contoh nampak. Yang tepi sekali kamu dah tahu dah. Carta Ali betul tak? Ini adalah carta Ali melukis segi empat sama. Mula pilih warna merah, lukis garis ke kanan, sampailah lukis garis. Tamat. Jadilah segi empat sama. Nanti arahan dia. Tetapi tengok arahan yang ditulis yang ditulis dekat atas cikgu tu. Mula, tamat. Lepas tu dia perkataan yang di-highlightkan, yang ditebalkan, hitamkan tu. Pilih warna merah. Lukis garis ke kanan. Pilih warna biru. Lukis. Dia ada tekankan apa? Pilih, lukis. Pilih, lukis. Nampak? Terlalu lain macam sikit tak macam ayat tadi. Macam ayat macam kita chef. Okey, masukkan nasi. Macam tu kan. Ini dia lain. Dia lagi simple. Dia tegas sikit. Apa dia? Jadi inilah contoh pseudocode. Pseudocode. Nampak? Jadi kamu dah nampak dah beza sikit. Algoritma, pseudocode. Tapi dia carta Ali. Okey. Dah faham sikit lah. Pseudocode dengan algoritma. Algoritma tu apa? Urutan langkah-langkah. Kita buat macam karangan lah. Okey, nak ke sini macam mana. Tu algoritma. Pseudocode dia adalah kod kena faham Alright. Lagi. Dan yang terakhir, struktur kawalan. Okey, struktur kawalan ni apa dia? Kawalan adalah penentu aliran pelaksanaan arahan dalam pengaturcaraan. Bermula dengan arahan pertama, kawalan akan menentukan arahan manakah yang akan dilaksanakan seterusnya hingga tamat. Okey, struktur kawalan. Struktur kawalan. Okey, dia mengawal kita lah. Macam tadi Okey, nak pergi ke KLIA macam mana? Dia bermula pergi ke sini sampailah ke
ke Ampang, stesen Ampang. Tamat. Itulah struktur kawalan. Itulah maksud dia. Tetapi struktur kawalan ada beberapa jenis. Okey, relax. Jadi kau faham struktur kawalan tu apa? Dia yang mengawal penentu aliran daripada A sampai Z. Dia yang susun. Ada banyak jenis. Macam itulah dia susun. Nanti cikgu terangkan sikit. Nasi goreng. Tadi apa tu struktur kawalan kalau nak masak nasi goreng? Macam mana? Okey. Okey, murid. Punya panjang lebar cikgu terangkan tadi. Ada 5 istilah. Kalau kamu dapat saya nota tu, alhamdulillah, baguslah. Itu istilah yang terbaik lah. Kamu salin dan kamu fahamkan. Jadi, okey murid. Punya panjang lebar kita sembang kan? Punya panjang lebar yang kita sembang. Sebenarnya inilah yang kita nak belajar hari ni. Muka surat 40. Okey, tadi cikgu cakap muka surat 40 hingga 42 kan? Jadi cikgu fikir balik, tak payahlah. Hari ni kita belajar muka surat 40 saja. Kita hanya belajar struktur kawalan saja. Okey? Biar kamu faham betul-betul. Okey, jangan lupa saya nota tadi. Okey. Jadi, struktur kawalan cikgu sebut tadi ada banyak jenis kan? Ada banyak jenis. Sebenarnya ada 3 jenis. 3-4 jenis lah. Tetapi muka surat 40 ni kita nak belajar 2 jenis struktur kawalan, iaitu yang pertama struktur kawalan pilihan dan yang kedua struktur kawalan ulangan dalam pengaturcaraan. Okey, ini dia muka surat dia, nampak dalam buku teks kamu muka surat 40. Okey, cuba buka. Okey, yang pertama struktur kawalan pilihan. Okey, cuba baca struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai 2 atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey. Dalam struktur kawalan pilihan ada beberapa jenis. Pilihan tunggal, 2 pilihan, pelbagai pilihan. Okey. Itu info tambahan, tak payah ambil tahu. Janji kamu perlu tahu dalam struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai beberapa 2 atau 3 atau 4, 5, 6 tindakan sebagai pilihan. Kita boleh pilih untuk menyelesaikan masalah tu. Okey, untuk dilaksanakan. Okey, contoh tengok gambar ni akak ni, akak kartun ni. Pilihan pada mesin layan diri membolehkan kita membeli minuman yang berlainan. Betul tak betul? Cuba fikir logik. Dekat sekolah ada mesin air kotak. Air kotak kan? Masuk duit 50 sen. Air kotak lupa tak lepas. Kita nak beli air tu RM1. Letak duit 20 sen, jadi RM1. Betul tak? Bila letak RM1, keluar lampu semua. Betul tak? Keluar lampu. Lepas tu kita buat apa? Kita pilihan. Kita ada banyak pilihan. Nak air soya ke? Air sasi ke? Air jagung ke? Air tebu ke? Air leci ke? Air oren? Air apple? Ada banyak kan? Kita ada pilihan. Mana yang kita nak? Saya nak minum air soya lah. Tekan soya. Bila tekan soya, apa yang jatuh? Dup. Keluarlah air soya. Nampak? Itu arahan dalam mesin layan diri. Cikgu panggil mesin air je. Orang panggil mesin layan diri kan. Mesin air, cikgu panggil mesin robot. Mesin air tin, mesin air kotak, macam tu lah. Okey. Mesin contohlah kat kantin sekolah cikgu ada apa? Mesin air kotak mesin air kotak. Arahan yang ada dalam mesin air kotak tu mula apa dia? Mula masuk duit. Mula kena masuk duit. Algoritma, urutan langkah, urutan yang betul. Mana boleh kamu pergi tengok air tu pergi terus tekan. Tak boleh, tak jalan. Masuk duit dulu. Mula dia apa? Masuk duit dulu. Masuk duit 20 sen, 30 sen, 40 sen, RM1. Semua air tu RM1. Letak RM1. Cukup RM1 tak? Selagi tak cukup RM1 tak boleh lah. Letak. Dah cukup RM1, arahan seterusnya. Pilihan. Dia keluarkan pilihan. Lychee, soya, apple, oren, tebu. Lepas tu bawah dia pula. Pilih yang mana dah pilih tu, keluar air. Keluar air kotak. Kalau pilih soya, keluar soya. Kalau tekan tebu, keluarlah air tebu. Kalau tekan air apple, keluarlah air apple. Dia punya bawah dia, penamat dia tu, keluar air. Air kotak tu lah yang kita nak. Nampak? Itu adalah struktur kawalan pilihan. Bebas. Kita boleh memilih yang mana saja. Bebas. Boleh memilih. Okey? Dah faham sikit kan? Struktur kawalan pilihan.
dia mengawal kita, kawalan, dia mengawal langkah-langkah ni. Tetapi bagi kita pilihan untuk pergi ke seterusnya. Alright. Next. Okey, yang kedua. Struktur kawalan ulangan. Okay. Bagus juga kalau kamu salin nota ni. Sebelum nota tadi salin lah. Salin nota ni juga. Tak ada masalah lah. Kalau larat salin lah. Kalau tak larat tak payah salin lah. Okey, yang penting tadi istilah tadi tu salin. Okey, struktur kawalan ulangan mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat dipenuhi. Okey, barulah tindakan seterusnya dilaksanakan. Itu ayat cikgu bukan ayat buku kan. Okey. Struktur kawalan ulangan mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Walaupun ada banyak jenis kawalan ulangan, kita akan mempelajari jenis selagi sahaja. Ada banyak jenis. Dia ajar kita hanya belajar selagi sahaja. Arahan apa? Selagi. Bagus juga dia highlight kan tu. Kita belajar yang simple lah. Okey. Contoh yang paling mudah. Contoh dah kita ambil buku teks dulu Contoh dia traffic light, lampu isyarat. Lampu isyarat. Okey. Kawalan ulangan menjadikan lampu isyarat bertukar-tukar warna pada tempoh masa tertentu dan membolehkan pejalan kaki melintas dengan selamatnya. Betul lah. Faham tak maksud dia? Faham tak? Okey, cuba baca lagi sebelah. Kawalan ulangan membolehkan lampu kecemasan van ambulan bernyala secara berturutan dan berulang. Begitu juga dengan seren yang berbunyi mengikut sela masa tertentu. Dia berulang. Tapi contoh ni macam susah sikit lah. Traffic light ni senang sikit. Pernah tengok tak traffic light yang elok bukan yang rosak, yang elok Okey, ayah kamu datang nak balik kampung kamu, sebelum PKP, beratur kat traffic light. Okey, tengah berjalan. Lampu hijau jalanlah, betul tak? Tapi bayangkan, tapi lampu merah kena tunggulah. Tetapi kat belah sini ada kereta, belah sana ada kereta, belah sini kosong tak ada kereta. Kamu akan tengok lampu isyarat tu. Tiba-tiba dia tukar warna merah semua, yang sini hijau kan? Yang sini hijau. Kereta berjalan, tiba-tiba tak ada kereta. Okey. Sebenarnya dalam sistem traffic light dia dah letak masa dah 30 saat. Mesti tukar warna. Okey. Kalau tak tukar warna tak boleh. Betul je cakap ni Contoh cikgu ni. Traffic light betul lah. Dia betul tukar warna lah. Pada tempoh masa tertentu. Setiap 10 saat dia tukar warna. Betul lah. Okey. Cikgu ambil contoh paling mudah lah. Tak nak ambil traffic light ni Cikgu ambil contoh paling mudah. Mesej yang kotak tadi lah. Kamu sudah faham. Mesej yang kotak. Okey, ulangan. Mula. Apa tadi arahan memula? Nak beli air kotak air soya tu. Masuk duit, betul tak? Cikgu ada 10 sen. Okey, kalau cikgu masuk 10 sen, masuk 10 sen, dekat komputer tu keluar apa? 10 sen, betul tak? Boleh beli air kotak tak? Tak boleh kan? Cikgu kena beli air kotak tu berapa banyak? Harga air kotak tadi berapa? RM1. Betul tak? Jadi maksud dia apa? Cikgu kena masuk lagi duit 10 sen. Baru berapa? 20 sen. Tak cukup syarat kan? Masuk lagi 20 sen. Cukup 20 sen, masuk 20 sen. Baru 40 sen. Tak cukup. Masuk lagi 50 sen. 10 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen, baru 90 sen. Cukup tak? Boleh beli air tak? Keluar lampu tak? Lampu yang dekat bawah air kotak tu. Tak keluar kan? Maksudnya syarat tak dipenuhi. Cikgu cek ada 10 sen. Cikgu masuk 10 sen, baru keluar RM1. Dia tulis RM1 cukup. Barulah lampu kat air kotak tu keluar. Nampak tak? Itu nama dia struktur kawalan ulangan. Dia ulang-ulang. Selagi tak keluar duit, pusing lagi. Sampailah cukup syarat dia dipenuhi. Cukuplah RM1, barulah boleh pilih air. Faham? Okey, ambil contoh paling mudah. Contoh lagi paling mudah. Nak minum air root beer air cordial root beer. Letak air sejuk, letak cordial sikit. Okey, kacau-kacau minum. Tawar lah. Tawar betul tak tawar? Tak nak minum habis tak? Tak minum habis. Tuang lagi sikit, kacau-kacau, minum. Tawar lagi lah. Tak sedap minum. Betul tak? Tak minum
Tuang lagi. Kacau-kacau. Minum. Oh, manis. Lepas mandi buat apa? Minum sampai habis. Betul tak? Struktur kawalan ulangan. Selagi tak dipenuhi syarat dia, selagi tu tak boleh jalan tindakan seterusnya. Selagi tak sedap air tu, tawar je, tak nak minum. Buat sampai dia jadi sedap baru minum. Nampak? Okey. Struktur kawalan ulangan yang paling senang dekat sekolah. Cikgu mengajar. Tak siap kerja, tak boleh. Selagi tak siap kerja, tak boleh rehat. Struktur kawalan. Kawalan tu, cikgu duduk. Lepas tu bangun balik. Dah siap kerja belum? Nampak cikgu akan tanya, dah siap kerja? Tak, selagi tak siap. Selagi tak siap tak boleh rehat lah. Nasib lah. Dah kerja tak salin nota. Nota cikgu suruh salinkan. Struktur kawalan ulangan. Dah siap? Cikgu saya dah siap cikgu kerja. Mana? Tengok. Oh, dah siap cikgu, right. Okey, bagus. Baru boleh rehat. Struktur kawalan ulangan. Tu contoh. Contoh. Okey. Ada lagi banyak contoh sebenarnya dalam dunia kita, teknologi peralatan kita. Cikgu ambil peralatan lah mudah. Okey. Paling mudah lagi apa? Oven. Tahu oven? Oven. Mesin ketuhar tu kan. Kita tekan 2 minit. Lepas tu dia kata dia akan pusing kan. Letak ayam dalam peti ais tu kan. Ayam panggang semalamnya. Malam nak goreng lagi, letak dalam tu. Dia pusing, panas. Dia akan mati tak? Dia punya tertutup. Dia akan berhenti tak panas tu? Dia akan berhenti selagi belum sampai 2 minit. Selagi tu dia tak akan berhenti. Betul tak? Dia akan pusing. Kita tengok, alah lambatnya 2 minit. Dia tak habis lagi pusing. Lambat lagi. Panas lagi ya. Itulah mesin ketuhar, oven menggunakan struktur kawalan ulangan. Dia menggunakan. Betul lah. Okey, selagi tak habis 2 minit tu, selagi itulah dia akan pusing. Mesin basuh. Mesin basuh. Mak kamu masuk masuk baju banyak-banyak, letak 32 minit. Dia tulis 32 minit. 30 minit ke? Dia akan pusing, basuh. Bila dia akan berhenti? Bila dah habis 30 minit tu. Dia akan pusing. Komputer tu akan tulis 30 minit, 20 minit, sampailah 30 minit, habis je kosong, dia akan berhenti. Betul tak? Struktur kawalan ulangan. Selagi tak habis 30 minit, selagi tu dia tak berhenti. Tu struktur kawalan ulangan. Apa lagi ulangan yang boleh? Pam minyak kereta. Ayah kamu isi minyak kan, naik kereta berhenti nak balik kampung. PKPD tak boleh lagi. Tapi ayah nak pergi kerja kan. Pak kereta isi minyak. Pergi kat kaunter, saya nak beli RM20 minyak. Okey. Cucuk nose dia tu kan. Pam minyak tu dalam kereta, RM20 lah keluar. Tekan. Dia akan berhenti tak? Dia berhenti bila? Dia berhenti bila dah RM20. Barulah dia berhenti keluar minyak tu. Betul tak? Struktur kawalan ulangan. Tu contoh. Okey. Apa lagi? Ada banyak dalam dunia kita ni. Aircon. Aircon pun struktur kawalan ulangan. Dia ada struktur kawalan ulangan dalam komputer dia tu. Contoh macam sleep mode. Tahu tak sleep mode? Ataupun yelah macam kita tidur kan, kita pasang aircon. Lepas tu kata pukul 1 nanti kan tutup aircon tu. Jadi padahal baru pukul 11. 11 malam kan. Dia tutup aircon, tak tutup. Arahan kita dah tekan dah tekan lah. Selagi belum pukul 1, kita tekan pukul 1 sleep mode, dia tutup terus. Kalau dah pukul 1 dia tutup aircon. Struktur kawalan ulangan. Okey, selagi belum pukul 1 dia takkan berhenti. Okey. Begitu juga teknologi sekarang ni bukan saja ada struktur kawalan ulangan. Dekat benda tu juga ada struktur kawalan pilihan. Zaman sekarang moden. Okey, struktur kawalan pilihan. Apa contoh tadi? Mesin air kan? Ada lagi tak contoh lain? Mesin basuh boleh tak? Boleh tak mesin basuh? Dalam mesin basuh tu ada tak struktur kawalan pilihan? Ada tak ada? Cuba fikir. Ada. Okey. Mak kamu masuk baju banyak. Okey, lepas tu mak kamu boleh pilih air nak banyak mana. Nak basuh blanket ke apa, ada jenis dia, tekan, betul tak? Itu pilihan lah tu. Nampak? Dalam mesin basuh dia dah ada struktur kawalan pilihan. Ulangan dia ada, semua ada, nampak? Mesin basuh. Samalah juga dengan oven tadi. Mesin ketuhar ada struktur kawalan pilihan.
Nak masak apa? Nak berapa minit? Nak 3 minit, tekan. Nak 4 minit, boleh pilih. Aircon ada juga. Nak panas, nak sejuk, nak panas, sejuk. Nak sejuk tekan lagi rendah. Lagi dia sejuk, baru dia sejuk. Kalau panaskan, naikkan, tinggikan suhu, dia jadi panas. Okey. TV, TV pun ada struktur kawalan pilihan. Nak tengok TV apa? Astro kan, nak tengok cerita apa? Cerita kartun lah, tekan. Nak tengok bola Euro tu, tekan. Okey, nak tengok I Can See Your Voice, tekan. Nampak? TV juga ada juga struktur kawalan pilihan. Okey, ada banyak lagi ya. Pam minyak pun, pam minyak letak RM10, dia keluar RM10. Letak RM20, RM20 lah dia keluar. Isi minyak RM100, RM100 minyak lah dia keluar. Struktur kawalan pilihan. Nampak? Semua benda ada, senang je. Okey, dah. Okey, ada tugasan. Okey, tugasan tadi saya nota. Itu bukan tugasan, itu kewajipan. Okey, itu struktur kawalan ulangan. Selagi tak siap, tak boleh buat tugasan. Okey. Okey, tugasan dia apa? Buat satu peta minda, pengkelasan. Okey, peta minda pengkelasan berkenaan struktur kawalan dalam pengaturcaraan serta berikan 3 contoh lain mengikut kelasnya. Nak buat macam mana tu? Okey, buku tadi yang buku tadi tulis, salinlah balik arahan dia ni. Okey, cikgu tolong sikit je. Okey, buat struktur kawalan begini. Tajuk besar dia struktur kawalan pecah pada 2, struktur kawalan pilihan, satu lagi struktur kawalan ulangan. Okey. Okey, lepas tu bawah dia tu kawalan pilihan buat kotak lagi. Ada 3. Okey. Struktur kawalan ulangan ada 3 juga kotak. Jadi apa 3 benda nak diisi ni? Contoh. Contoh apa benda? Apa benda lah, senang cerita, apa benda yang ada menggunakan struktur kawalan pilihan dalam komputer dia tu. Apa benda contoh dia? Dalam kawalan ulangan pun apa contoh dia? Ada banyak kan? Ada banyak cikgu sebut tadi kan? Okey, faham janganlah buat struktur kawalan ulangan tu kamu buat air sasi, air cordial sasi. Janganlah. Gunakan yang mudah lah, alat komputer ke apa benda lah. Peralatan teknologi. Contoh-contoh tu lah. Walaupun dia sama, tak ada masalah. Nak buat mesin basuh sini, mesin basuh belah sini pun tak ada masalah lah, tak kisah. Janji kau faham lah. Alright, itu saja. Betul, memang itu saja. Okey, ini adalah contoh algoritma. Daripada mula sampai akhir, tamat dia. Yang ini bukan ulangan, bukan pilihan. Ini terus je sampai habis. Okey, ini dipanggil struktur kawalan jujukan. Bukan kawalan, bukan pilihan atau ulangan, jujukan. Dia direct. Lepas ajar direct sampai habis. Itu je. Okey murid, itu saja daripada cikgu pada hari ini. Okey, cikgu harap cikgu doakan agar kamu semua sihatlah kat rumah, bergembira. Okey, jangan stres. Jangan pening kepala. RBT bukan mata pelajaran yang susah lah, tak susah sangat pun. Simple lah. Kalau kamu faham, simple lah. Yang penting kamu ikut apa cikgu sebut tadi, salin nota. Fahamkan sikit. Untuk hari ni kita belajar muka surat 40 saja, cukup. Cikgu tak nak pergi lain lagi. Sikit-sikit, pelan-pelan kayu. Okey, baru kita senang faham proses seterusnya. Okey murid, itu saja. Semoga kita berjumpa di lain masa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.